Para hadirin yang dirahmati sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang redha dalam hidup sebagai seorang mukmin. Maksudnya dalam hidup kita ni kita kena belajar untuk kita menerima dalam keadaan seadanya. Satu pemberian yang Allah kurniakan pada diri kita, itulah yang disebut dengan redha. Redha pada diri kitanya tatkala mana kita berhadapan dengan nikmat, dan kita redha dalam berhadapan dengan yang disebut dengan musibah yang menimpa dalam hidup kita, maka itu dinamakan dengan keredaan. Kita redha ni satu benda yang paling utama dalam hidup sebagai seorang mukmin, kerana tidak ada dalam hidup orang mukmin kecuali yang paling menenangkan dan menyelamatkan hidup dia ialah keredaan. Dia redha di atas apa yang telah dikurniakan oleh Allah, sama ada dalam keadaan baik ataupun buruk yang Allah jadikan pada seorang. Di bawah tajuk mengenai dengan kita redha, maka kita akan selamat dalam diri kita. Buah redha adalah syukur. Tajuk yang seterusnya ialah mengenai kesan daripada kita redha ialah kita akan sentiasa bersyukur. Apabila orang tu sentiasa dia redha dalam hidup dia dengan apa yang berlaku pada dia, dia akan sebut alhamdulillah. Yang ni yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah gambarkan tentang orang yang redha ni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Aku takjub dengan orang mukmin, semua yang ada dalam hidup dia ni semua baik memanjang, baik, sentiasa baik dalam hidup dia. In asabathu darra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa dengan musibah, dia sabar, itu yang terbaik pada diri dia. Wa in asabat syarra wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia ni diberi kebaikan oleh Allah, dia akan syukur, itu pun yang terbaik pada diri dia. Maknanya orang yang demikian ni mestilah orang yang redha. Apabila dia redha, dia akan sentiasa bersyukur di atas apa sahaja yang berlaku pada diri dia. Keredaan akan membuahkan rasa syukur yang merupakan tingkat keimanan yang paling tinggi dalam hidup seseorang. Siapa-siapa yang kira-kiranya dia boleh pada diri dia redha, maka dia akan sentiasa bersyukur, sentiasa bersyukur pada diri dia. Dan apabila seorang tu dah bersyukur, itu tanda tingkatan iman yang paling tinggi. Kerana jarang orang nak boleh bersyukur ni. Dalam Al-Quran Karim pun sebut wa qalilum min ibadiyah syakur. Sikit sangat di kalangan hamba aku ni nak bersyukur di atas setiap nikmat yang Allah bagi pada mereka ini. Jarang kita nak bersyukur. Kita bangun pagi tadi, kita celak mata, senang kita nak sebut alhamdulillah. Payah kita bangun-bangun celik-celik, dah subuh ke belum kita tanya. Bimbang kan? Bimbang, takut-takut terlepas kita bersahur. Dia akan jadi demikian. Kita senang tak nak sebut alhamdulillah. Nak keluar bilik air senang nak sebut alhamdulillah, jarang. Nak sebut alhamdulillah jarang. Kita turun daripada kenderaan kita, senang kita nak sebut alhamdulillah, jarang. Jarang je kita nak boleh sebut alhamdulillah. Dalam hidup kita ni maknanya siapa yang dia redha, dia akan sampai darjat yang tinggi. Apa dia? Yang dia akan bersyukur pada diri dia. Senang untuk dia nak bersyukur. Bila orang tanya pada dia, macam mana keadaan yang berlaku pada diri kamu begini, dia kata alhamdulillah, saya dapat nikmat macam ni pun satu rahmat dah pada diri saya. Ataupun dia kena musibah dalam hidup dia, bila kena musibah je, dia akan sebut terus. Orang tanya pada dia, ni macam mana ni musibah yang teruk kena ni macam ni? Dia kata alhamdulillah, sikit je. Orang lain teruk lagi dalam musibah yang ditimpakan oleh Allah dalam hidup mereka. Pun orang yang teruk tu pun mereka boleh bersyukur, takkan saya tak boleh bersyukur. Maknanya siapa yang redha, dia akan dapat nikmat syukur dalam hidup dia. Dia akan jadi demikian. Tapi kalau kita tak redha, payah kita nak bersyukur, sukar untuk kita nak bersyukur pada diri kita. Bahkan merupakan hakikat daripada keimanan itu sendiri. Itulah tanda orang yang bersyukur, itu tanda, memang tanda dia ni ada iman dalam jasad dia. Dan kadang-kadang kita ni payah nak bersyukur dengan nikmat Allah, rasa tak cukup, rasa tak puas hati ni ada je memanjang. Dalam hidup kita ni rasa tak sebab tak kena. Buat yang tu pun tak betul, buat yang ni pun tak betul. Kenapa? Kerana kita tak redha. Cuba kita belajar untuk menjadi redha. Kalau kita belajar untuk menjadi redha, kita akan menjadi manusia yang syukur di atas setiap pemberian yang Allah kurniakan pada kita.